Yang Berhormat Kuala Krai menyatakan kejadian hepatitis A di Hulu Terengganu, memang ini satu isu yang kita amat ambil berat dan kita telah pun membuat siasatan rapi, dan kita nak jelaskan di sini bahawa ia adalah satu insiden sporadik yang telah pun dapat kita kawal keadaannya, dan ia adalah tiada kaitan dengan penduduk Bakas yang di mana kerana sekarang berhubung dengan penduduk Bakas, pendudukan Bakas memang kita mempunyai, walaupun pendudukan yang kecil, tetapi kita dapat pastikan bahawa kebersihan air itu yang digunakan itu adalah orang kata bersih dan boleh diguna pakai. Tapi yang penting kita kena pastikan bahawa air yang diguna itu perlu dididih, perlu dididih sebelum kita minum air tersebut. Memang saya setuju Menteri. Cuma kita nak dapat penjelasan, oleh kerana sudah disiasat tadi tu, memang bukan punca daripada air Bakas, tetapi apa sebenarnya punca hepatitis A itu? Sumber mana yang punca? Kerana ada pandangan kata penduduk orang asli, ada yang mengatakan air sungai, ya. Jadi yang mana sebenarnya? Kerana kalau orang asli kita menafikan kerana pandangan daripada mereka, mereka tak pernah mencemarkan air yang mereka tahu mereka akan gunakan untuk air minum. Jadi apa sebenarnya puncanya? Terima kasih. Mengikut siasatan awal, memang hepatitis A telah dicemari oleh sekumpulan penduduk di kawasan pendalaman. Dan apabila kumpulan itu berpindah ke kawasan berdekatan dengan sumber air ini, maka terjadi wabak hepatitis A berlaku di kawasan ini, dan kita telah kenal pasti kumpulan yang tersebut. Ahli Yang Berhormat daripada Kota Belud telah menyatakan beberapa isu, terutama sekali berhubung dengan Klinik Satu Malaysia di Kota Belud. Kita akan timbang buat permohonan, kita akan timbang permohonan ini, dan kita akan kerana pada tahun depan kita akan bina lagi 50 buah Klinik Satu Malaysia, dan kita ya memang saya akan sokong. Soalan yang saya tanya yang berapa? Ya. Bandar Kota Belud nak bandar. Dia ni untuk Klinik Satu Malaysia, dia punya kriteria adalah di bandar, di kawasan underserved, kawasan yang tiada klinik-klinik GP, yang kurang doktor-doktor di kawasan tersebut. Yang ada tu kita kurang, yang ada doktor tu biar doktor yang membuat perkhidmatan di kawasan tersebut lah. Saya rasa Menteri, saya tak ada masa lagi yang Muhammad. Saya Menteri tu banyak lagi soalan saya nak jawab ni. Saya di Bentong tempat Menteri sendiri pun ada satu Klinik Satu Malaysia di bandar. Sedangkan Bentong antara bandar yang banyak klinik-klinik GP. Kalau ikut dia di kawasan di pinggir bandar. Kita nak jelaskan ni. Ke kawasan Menteri je pasal. Untuk makluman Yang Berhormat berhubung dengan kelulusan medical qualifying exam yang kita cadangkan. Untuk maklumat ahli-ahli Yang Berhormat, memang pada awalnya kita mencadangkan bahawa semua graduan daripada negara luar balik ke negara kita perlu mengambil satu tapi memandangkan kita sekarang telah pun mengiktiraf banyak universiti-universiti di luar, termasuk Cambridge, termasuk banyak juga outstanding university kat luar, maka kita nak implement medical qualifying exam ini amat mempunyai kesukaran yang tertentu, dan juga akan menyebabkan sebahagian penduduk kita ataupun pelajar-pelajar kita tidak akan balik ke negara kita. Dia akan terus berkhidmat di luar negara kerana tidak mau menduduki peperiksaan kita. Oleh itu, buat sementara ini kita akan teruskan apa yang kita lakukan sekarang, iaitu mengiktiraf universiti-universiti yang mempunyai prestasi yang tinggi, dan kita mempunyai satu pasukan yang besar, iaitu diwujudkan oleh MMC, MQA, Kementerian Pengajian Tinggi, JPA dan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membuat lawatan ke universiti-universiti ini untuk memastikan bahawa universiti itu adalah diiktiraf ataupun tidak diiktiraf dari masa ke semasa. Ya, berhubung dengan metadon
yang dibincangkan tadi, saya amat setuju bahawa kita akan memberilah perkhidmatan yang lebih baik. Tapi buat masa sekarang memang kita telah pun memperbesarkan, memperbanyakkan lagi klinik-klinik yang ada sekarang untuk membolehkan penagih-penagih kita mendapatkan perkhidmatan metadon. Dan kita juga ada pusat serenti yang wujudkan cure and care, mengambil mereka sebagai patient. They are not drug addict, but they are our patients, selaku patient negara kita, hospital kita, dan kita akan memberi penjagaan yang lebih baik. Berhubung dengan Ibu Barat, Berhormat Ibu Barat telah pun menimbulkan beberapa cadangan berhubung dengan Cardiology Center di Hospital Ipoh. Sukacita saya maklumkan bahawa dia telah pun diluluskan dan akan kita buat tender dalam masa yang terdekat lah. Kita harap dapat kita mempercepatkan ward kardiologi ini kerana ia amat penting untuk Hospital Ipoh. Dan berhubung dengan rujukan ke IJN, sukacita saya nak jelaskan di sini bahawa memang kita membenarkan hospital merujuk kepada IJN, kan? Tetapi kita juga telah pun mewujudkan banyak regional center. Contohnya pusat kardiotorasik di Pulau Pinang, pusat kardiotorasik di Serdang, di Johor Bahru, dan juga kita ada satu lagi di Kelantan hospital. Dan pusat-pusat ini kita juga harap rujukan juga kepada hospital KKM, bukan sahaja kepada IJN. Kita akan memberi arahan yang lebih jelas di mana waiting time mana yang paling pendek. Kita rasa ini adalah memberi perkhidmatan yang lebih baik. Mana hospital yang dapat memberi perkhidmatan lebih cepat, kita merujuk pada mereka. Tak kira IJN ataupun hospital Serdang ataupun hospital Kelantan ataupun di Queen Elizabeth II ataupun di Sarawak, sama. Kita rasa kita memberi kebebasan kepada rujukan-rujukan daripada hospital daerah kepada hospital pakar untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pesakit jantung kita. Dan bagi ahli-ahli parlimen, saya memang akan memberi orang kata sokongan untuk mendapat perkhidmatan di IJN. Ini yang saya akan memastikan bahawa sekiranya ahli-ahli parlimen nak dirujuk ke IJN, kita boleh mempermudahkan. Bukan sedikit. Ya, masalah dia referral letter, that's a problem. Bukan dia terus boleh dihantar ke, saya difahamkan sekarang perlu hantar ke GH, mendapat filtering proses sebelum dihantar. No, semua boleh terus dari doktor, rujukan, boleh terus dari doktor kita hantar terus ke IJN. no, even Dr. Skuma yang dalam di klinik kita ni perlu juga mendapat specialist from GHKL to refer, because normally MO cannot refer. You need a specialist to refer to IJN. That is a normal procedure lah yang kita buat selama ini. It normally is a pada masa dulu pun Dr. Skuma dapatkan sokongan daripada specialist GHKL untuk refer di IJN. Saya rasa ini tidak mudah, ini tidak susah dilakukan oleh klinik di parlimen. Kita akan permudahkan. Saya beri komitmen di sini untuk menjaga kesihatan ahli parlimen. Saya akan mempermudahkan dan mempercepatkan lagi semua referral yang perlu dibuat ke IJN. Ya, berhubung dengan nursing program yang tidak mendapat pekerjaan dan juga ditimbulkan oleh Sengkang Siput tadi, saya amat prihatin dengan perkara ini dan telah pun saya mengadakan mesyuarat dalaman Kementerian Kesihatan untuk memastikan bahawa kursus-kursus yang diberi oleh college-college ini dapat dilaksanakan dengan orang kata dengan berkualiti, dan pastikan bahawa jururawat kita dilatih dengan berkesan. Dan dari segi perancangan yang dikatakan oleh Sengkang Siput tadi, memang dari segi perancangan penambahan jawatan, walaupun kita sekarang 69,000,
dan kita juga ada unjuran penambahan jawatan yang diperlukan, termasuk juga sama seperti doktor. Walaupun doktor, tapi kita juga perlukan lebih banyak spesialis. Doktor yang sekarang boleh latih jadi spesialis. Nurses yang ada sekarang, kita perlu juga lebih banyak post basic nurses. Ataupun kita sekarang juga nak melatih nurses kita untuk dapatkan degree holder, degree nurses. Yang ini adalah career path yang boleh kita wujudkan untuk meningkatkan pengambilan jururawat dalam negara kita. Dan dari segi perkembangan hostel swasta dan juga hostel kerajaan juga diambil kira dari segi bilangan-bilangan jururawat yang kita latih ini. Ya, ada lagi. Saya tak ada masa lah. Dah tiba masa. I just want to conclude. 10 seconds. I think kau to create. Okay. Saya kena wujudkan jawatan dulu sebelum you latih nurses. Kerana nurse itu kena dapat APC tiap tahun. Jika dia tak buat kerja dalam hospital, dia tak boleh membaruhi dia punya license. Ya. Walaupun Yang Berhormat Sungai Siput, saya akan ambil perhatian yang perkara yang dicadangkan tadi, dan kita juga akan pastikan bahawa bilangan nurse dalam negara kita dapat dilatih dengan terbaik. Yang Berhormat Kapit telah pun membincangkan beberapa perkara. Secara pendek Yang Berhormat, saya akan beri secara bertulis bagi ahli-ahli Yang Berhormat yang tak sempat saya jawab tadi. Saya nak maklumkan bahawa memang kempen kesihatan di Rumah Panjang saya akan ambil perhatian untuk tingkatkan. Kita ucap terima kasih kepada WKK di semua rumah panjang yang telah pun banyak membantu kita meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kesihatan. Kawasan belaga melioidosis ini satu penyakit bakteria yang boleh diubati kalau dikenal pasti awal. Kalau lambat memang dia sukar diubati. Tapi kalau dia dapat datang awal ke hospital kita, kita boleh beri ubat, ada antibiotiknya, dan boleh kita mengubati mereka. Banyak memang kita nak nasihatkan di kawasan-kawasan yang hotspot itu, mereka kena berhati-hati, kena pakai kasut, kerana melioidosis bakteria ni di tanah, dia ada di tanah. Apabila you jatuh luka, melioidosis bakteria akan masuk dalam badan. Dan apabila kita ada kaki yang luka, kita jalan di tanah itu, kita juga kena penyakit melioidosis. Dan ini termasuk juga leptospirosis kencing tikus. Perlu juga kita tingkatkan kesedaran orang ramai tentang jaga penjagaan ini. Ada lagi banyak tentang klinik desa, perlu ada staf yang cukup. Saya setuju bahawa kita akan mempetikkan perkhidmatan klinik kesihatan di Naga Tandang dan Naga Dalai. Saya ambil perhatian dan saya akan beri jawapan secara bertulis. Datuk Masuk Rumah Baik Daerah Song.